Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan hari ini. Hari ini cerita dia, satu cerita tapi panjang dan menarik dan semua boleh teka. Kalau cerita-cerita panjang ni selalunya cerita-cerita perak ataupun cerita-cerita emas. Cerita-cerita yang berlaku pada zaman-zaman dahulu. Betul juga, cerita kali ini memang sangat luar biasa peliknya. Jadi sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua, permudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita, juga memberikan keamanan untuk kita satu dunia. Tanpa berlengah lagi, Abang akan mulakan cerita kali ini dengan A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Cerita kali ini disampaikan oleh seorang makcik yang bernama Makcik Zaleha. Tapi ini bukanlah cerita dia. Ini adalah cerita tentang nenek sedara dia. Dekat dalam satu kampung, berlakunya dekat negeri Perak pada tahun 1930-an, ada satu keluarga yang mempunyai seorang anak tunggal. Nama anak tu adalah Kembang. Dan dia pada waktu itu berumur 18 tahun. Masih lagi belum ada orang yang masuk meminang. Bukanlah kerana dia tak baik, tapi mungkin katanya dia mempunyai kulit yang tidak begitu cerah. Agak-agak macam kulit abang lah, yang sawa-sawa matang macam ni, kulit-kulit orang Asia. Jadi disebabkan kulit dia tak berapa nak cerah, tak ramailah orang yang bertanya-tanya nak masuk meminang si Kembang. Disebabkan tu pada umur 18 tahun, Kembang masih lagi anak dara. Jadi ramailah pakcik-pakcik dengan makcik-makcik, juga orang-orang kampung yang cuba nak menolong Kembang. Sebab kesian tengok kawan-kawan Kembang pada umur itu semuanya dah beranak penak. Tapi Kembang masih lagi belum ada orang yang masuk meminang. Jadi lepas dicari-carinya, tak jumpalah juga jodoh-jodoh untuk si Kembang ni. Nak jadi cerita, pada satu hari ada satu keluarga datang. Abang dah beritahu tak cerita ni kat Perak? Dah kan? Okay. Tapi tak beritahu kampung kat mana. Tak sedap sebab nanti kan ceritanya ada kaitan yang tak kena. Okay. Jadi nak jadi cerita, pada satu hari datanglah satu keluarga daripada Negeri Sembilan pindah ke kampung dekat negeri Perak tu. Keluarga ni pula ada anak bujang. Jadi disebabkan keluarga ni adalah keluarga baru yang masuk dekat kampung tu, mengikut adatnya keluarga tu perlulah bersatu dengan keluarga orang-orang kampung. Dengan kata lain, cara untuk bersatu adalah mereka perlu kahwinkan tuan rumah dengan orang kampung tersebut, ataupun kahwinkan anak tuan rumah dengan orang kampung tersebut. Nak jadi cerita, keluarga yang datang daripada Negeri Sembilan ni, dia ada seorang anak lelaki yang dah bujang, yang dah masak. Bunyinya macam buah yang dah ranum, cakap ranum pula lah, maksudnya yang dah boleh kahwin. Jadi disebabkan tu orang kampung cadangkan budak lelaki ni dikahwinkan dengan salah seorang orang kampung tersebut. Dijadikan cerita juga, dekat kampung tu ada seorang anak dara yang masih lagi belum kahwin, iaitu Kembang. Jadi berhasil daripada perbualan, perbincangan antara dua keluarga dan juga diketuai dengan ketua kampung, akhirnya mereka bersependapat untuk kahwinkan si Kembang dengan budak lelaki anak kepada orang yang datang daripada Negeri Sembilan tadi. Jadi lelaki itu bernama Zainal. Pada hari yang ditetapkan, mereka pun berkahwin. Walaupun isterinya berkulit gelap, iaitu Kembang berkulit gelap, tidaklah begitu cerah. Tapi di mata Zainal, dia cukup jatuh cinta dengan si Kembang. Sebab dia kata Kembang ni memang mempunyai perwatakan yang baik dan bagus. Jadi selepas berkahwin, mereka berdua ni hidup dalam kampung yang sama. Dan mak bapak kepada lelaki diterima menjadi sebahagian daripada ahli kampung di negeri Perak tu. Jadi dah jadi keluarga besar lah kan. Jadi disebabkan tu, dia pun hidup dalam aman dan damai dekat rumah lain, dan dia Kembang dengan Zainal melahirkan beberapa orang anak. Okey, ni baru nak masuk ceritanya.
Ceritanya bermula bila pada satu hari, lebih kurang 5 tahun selepas perkahwinan Zainal dan juga Kembang, ada satu keluarga daripada Negeri Sembilan datang ke kampung itu berhijrah. Dan keluarga yang baru berhijrah tu mempunyai anak perempuan namanya Madu. Anak tu adalah anak sulung kepada keluarga tu. Bila keluarga tu masuk dekat kampung tu, macam biasa untuk mengeratkan, maksudnya kita panggil untuk menjadikan dia sebahagian daripada ahli keluarga kampung, keluarga yang baru masuk tu perlu kahwinkan anak daranya dengan ahli kampung tu. Disebabkan keluarga tu adalah keluarga Negeri Sembilan, dia lebih suka nak kahwinkan anak dia dengan orang Negeri Sembilan juga. Tapi dekat kampung tu, ada seorang aja keluarga Negeri Sembilan, iaitu keluarga Zainal. Dan pada waktu tu juga, keluarga Zainal tak ada anak lelaki besar yang lain, kecuali Zainal. Jadi disebabkan itu, keluarga yang baru datang ni, yang nama anak perempuannya Madu, dia pujuk sangat keluarga si Zainal supaya terima Madu sebagai isterinya. Walaupun pada waktu tu mereka semua dah tahu Zainal dah pun berkahwin dengan si Kembang. Kembang pada waktu tu banyak kali stres dan menangis mengadu dengan ahli keluarga dia. Kenapa dia punya suami perlu dikahwinkan dengan orang yang satu negeri dengan dia. Walaupun apa pun alasan, itu dia rasa sangat tak munasabah. Dan ada kalanya Kembang jadi stres. Sampai kadang-kadang dia culat jaga anak, dia tak masak. Disebabkan itu sebagai tanda protes pada suami dia. Tapi nak buat macam mana? Atas permintaan keluarga yang sama-sama datang daripada susu galur dengan suami dia, si suami ni, yang si Zainal ni, rasa ringan hati nak kahwin dengan si Madu. Jadi atas persetujuan keluarga dan juga ketua kampung, akhirnya Zainal berkahwin dengan Madu. Cuma Madu perlu menjadi isteri kedua. Memang sedaplah namanya Madu. Sejak daripada Madu masuk dalam keluarga ni, hidup keluarga ni tidak begitu harmoni. Terutamanya di antara Kembang dan juga Madu. Zainal okey, orang jantan memang macam tu, okey je. Cuma Madu dengan Kembang selalu sangat bergaduh. Terutama kalau mereka berdua ada dekat dalam satu majlis keramaian yang sama. Contohnya kerja kahwin tengah merewang dekat dapur. Sambil mengutuk-ngutuk, si Kembang kutuk Madu, si Madu kutuk Kembang. Itu je lah. Tak lama selepas mereka berdua berkahwin, di antara Madu dan juga Zainal, akhirnya Madu ni mengandung. Mengandung kiranya macam bunting pelamin jugalah. Jadi benda ni menjadi satu berita yang menyakitkan hati Kembang. Walaupun dia sakit hati, dia tetap juga sayang dengan suami dia. Sebab dia tahu kedudukan suami dia untuk menyelamatkan orang satu negeri. Sebelum abang lanjutkan cerita, abang nak minta maaf dengan semua orang Negeri Sembilan. Sebab ada bahagian terakhir dalam cerita ini akan menyakitkan sikit hati orang Negeri Sembilan. Tapi abang minta maaf siap-siap. Okey, takut kalau ada yang tersakit hati. Okey, minta maaf. Abang pun Negeri Sembilan juga. Okey, sambung cerita. Jadi disebabkan berita tu, Kembang rasa tak seronok. Selalu dia balik rumah mak dia dengan ayah dia mengadu tentang hal ni. Tapi atas nasihat orang tua, minta Kembang redha dengan apa yang terjadi. Madu pada masa yang sama menjalankan aktiviti sebagai member besar dalam rumah tu. Dalam keluarga tu pula, disebabkan keluarga ni adalah terdiri daripada beberapa orang, iaitu orang Perak dengan Negeri Sembilan. Keluarga ni mempunyai ekonomi yang sangat bagus. Dengan kata lain, Zainal ni dia ada perniagaan dia sendiri, peraih. Dia bekerja sebagai peraih. Pada zaman tu, kalau peraih, sama ada peraih ikan ke peraih sayur kangkung ke apa benda, peraih lah, memang orangnya berduit. Rumahnya besar. Walaupun macam tu mereka berdua tinggal kat rumah yang sama. Cumanya sebelah menyebelah. Rumah di antara Kembang dan juga si Madu. Okey. Jadi pada satu hari tu, entah macam mana, Madu jatuh sakit. Sampaikan dia keguguran.
Disebabkan tu ramai orang bercakap-cakap mengatakan ini semua adalah disebabkan oleh sihir yang dihantar oleh kembang. Walaupun orang tahu kembang ni perangannya baik, tapi manusia tak boleh nak diteka. Kalau dalam keadaan yang menyakitkan hati, kadang-kadang dia mengambil keputusan yang singkat, menggunakan ahli sihir untuk menjahanamkan orang lain. Itu yang orang lain anggap. Walaupun kembang cuba nafikan, termasuk dengan suami, Zainal kata dia cuba nafikan, tapi Madu dan beberapa orang kepercayaan dia, termasuk keluarganya, menuduh si kembang lah yang menyebabkan Madu keguguran. Dihantarnya syaitan, dia kata kat situ. Tapi keadaan Madu selepas keguguran semakin lama semakin teruk. Dia punya meroyan tu tak boleh nak cakap. Sampaikan ada satu hari Madu panjat pokok kelapa. Punyalah tinggi. Pokok kelapa tu pula ada dekat sebelah rumah dia orang. Dipanjat pokok kelapa, terpaksalah orang kampung pujuk dia untuk turun daripada pokok kelapa. Tapi tak berjaya. Madu duduk dekat atas tu sampai berjam-jam. Tapi akhirnya disebabkan mungkin dia penat pada waktu tu, panjat pokok kelapa dengan agak macam dah tak berapa nak betul sangat, dia jatuh dengan sendiri, jatuh ke tanah, menyebabkan kaki dengan tangannya patah. Disebabkan tu sekali lagi kembang dituduh menjadi punca Madu sakit. Tak lama lepas tu Madu meninggal dunia. Berita tentang kematian Madu terus menjadi topik hangat dekat kampung tu pada zaman tu, pada waktu tu. Semua orang menjeling pada kembang. Walaupun kembang nangis-nangis nak beritahu, dia beritahu yang dia bukanlah orang yang menyebabkan Madu meninggal, Madu sakit ataupun keguguran. Suami dia percaya itu menjadi azimat yang paling kuat, yang mengatakan dia tidak bersalah. Jadi disebabkan Madu punya kematian tu, satu lagi misteri, kampung tu diseliputi dengan kegusaran, keseraman tersendiri. Rasa macam tak kena. Sebab kematian Madu tu seolah-olah satu kematian yang tak wajar langsung. Tak macam kematian-kematian biasa. Jadi selepas Madu ditanam, berlaku beberapa peristiwa yang pelik. Yang pertama, lepas hari Madu ditanam, ada orang nampak Madu berkeliaran dekat kawasan tanah perkuburan. Kalau zaman-zaman tu, kuburnya ada dekat hujung kampung. Entah macam mana, orang mungkin melintas ke apa ke, orang boleh nampak dalam keadaan gelap dengan cahayanya yang kurang. Orang nampak Madu tengah berjalan-jalan di sekitar kubur sambil menangis-nangis seolah-olah nak minta maaf. Jadi sekali lagi topik hangat tentang Madu. Memang orang kata sah kembang yang hantar hantu pada Madu. Sebab itu Madu tak mati, tapi Madu bangkit semula. Nak membalas dendam katanya. Dan pula ditambah ada beberapa orang yang bertugas sebagai pengawal kampung pernah terserempak dengan Madu dalam keadaan yang sangat menakutkan, merayau sekitar kampung. Banyaklah orang-orang yang pandai-pandai dalam agama dan juga ruqyah-ruqyah dipanggil untuk memulihkan keadaan kampung. Tapi tak ada seorang pun berjaya, termasuk imam kampung tu sendiri. Jadi pada waktu tu, bila sampai je pukul 5 petang, kebanyakan orang semua dah tak berani nak keluar pada rumah sebab akan terserempak dengan Madu yang menangis-nangis seolah-olah kesedihan. Sekali lagi, kembang menjadi target untuk orang mengatakan semua yang berlaku dekat kampung tu, kucar-kacir, tidak aman lagi, adalah berpunca daripada Madu. Salah, daripada kembang. Jadi kembang jadi stres, jadi ada yang tak kena. Satu hari, kembang dengan suami dia pergilah jumpa dengan seorang alim lah. Orang kampung tu ada macam tok guru lah. Nak nyatakan benda ni, minta macam mana jalan penyelesaiannya. Tok guru tu beritahu adalah lebih elok kalau rumah mereka dipagar. Sebab benda yang datang tu bukanlah roh Madu, tapi sesuatu yang mengambil kesempatan atas kematian Madu. Jadi balik daripada jumpa Tok Bomoh tu, Madu salah. Kembang dengan suami dia, Zainal, gunakan garam dengan
air yang dibekalkan oleh Tok Guru tu untuk pagar rumah. Tapi selepas habis proses pagar rumah, malam tu berlaku peristiwa yang sangat menakutkan. Bila tengah-tengah kembang tidur dengan anak dia. Waktu tu Zainal tidur dekat tempat lain, dekat ruang tamu. Waktu tu kembang tengah tidur dengan anak dia dekat dalam bilik. Tiba-tiba muncul dekat tengah-tengah bilik Madu dalam keadaan mukanya yang menakutkan. Sampaikan benda tu menjadikan kembang histeria. Kembang terpaksa beritahu dengan suami dia dan juga bapa dia yang mengatakan dalam beberapa hari Madu datang rumah dia. Muncul dekat depan, dekat dalam bilik dia sewaktu dia nak tidur. Jadi benda tu menguatkan lagi lah. Itulah puncanya kalau hantar hantu-hantu, orang tak puas hati, orang mengandung dihantar hantu-hantu. Itulah penyebabnya. Biasalah mulut orang kampung memang macam tu yang zaman tu. Jadi peristiwa ni menjadi semakin heboh sampaikan diorang satu kampung ni terpaksa buat jagaan setiap malam untuk memastikan kalau ada keluarga yang diganggu oleh bayangan Madu, mereka dapat memberikan bantuan. Dan ada juga cakap-cakap daripada orang ramai yang nak Kembang dan juga suami dia dihalau daripada kampung sebab mereka percaya semua ni berpunca daripada si Kembang. Suami dia pun akan dihalau juga sebabnya suami dia menyokong bini dia. Padahal pada waktu tu si suami ni memang tahu Kembang bukan orang macam tu. Walaupun dia cemburu, dia masih lagi ada iman. Tapi nak buat macam mana? Mulut orang memang susah kita nak jangka. Hasil pertolongan daripada Tok Ketua, Kembang dan juga suami dia tidak dihalau daripada kampung tu. Dan mereka semua cuba cari ikhtiar yang sebaiknya untuk menghilangkan bayangan Kembang. Sebenarnya selama 40 hari, banyak orang yang nampak Kembang banyak orang yang nampak Madu berkeliaran dekat sekitar kampung. Kadang-kadang tu, waktu orang nak pergi petik sayur dekat kebun pun boleh nampak Madu berkeliaran menangis-nangis. Jadi stres satu kampung tu. Jadi disebabkan tu, mereka semua berpakat untuk buat satu bacaan Yasin besar-besaran. Pada suatu pagi, lebih kurang hari ke-38 ke-40 lah, dan nak hampir hari ke-40, satu pagi, mak bapak kepada Madu datang ke rumah Kembang dan juga Zainal. Mula-mulanya Kembang dengan Zainal rasa pelik kenapa mak bapaknya datang ke rumah mereka pada waktu tu dengan keadaan yang tergocoh-gocoh dan seperti rasa bersalah. Dan Kembang pun dengan suami dia bertanya, kenapa datang waktu pagi macam ni? Apa hajatnya? Dan pada waktu tu, mak ayah kepada Madu minta maaf. Mereka jangkakan semua yang terjadi adalah berpunca daripada mereka. Waktu tu Zainal dengan Kembang masih lagi tak faham kenapa ini adalah berpunca daripada mak ayah mertuanya. Rupa-rupanya, okey, sebelum abang lanjut, abang nak minta maaf sekali lagi, orang Negeri Sembilan, ini bukan untuk menyakitkan orang Negeri Sembilan, tapi ini sebagai iktibar dan pengajaran, ya, okey. Rupa-rupanya, ayah dan emak kepada Madu, sebelum mereka berpindah daripada Negeri Sembilan ke Negeri Perak, semua anak-anak perempuannya diajar tentang ilmu memikat suami. Termasuk dengan Madu. Lebih-lebih lagi pada waktu tu, Madu nak dikahwinkan dengan seorang suami orang. Ilmu tu diperkuatkan dengan memberi makanan kepada benda-benda alam gaib untuk membiarkan ilmu yang ada pada Madu tu cukup ampuh menguasai suaminya. Sebab itu pada awal perkahwinan, sewaktu kahwin di antara Zainal dan juga Madu, Zainal tak banyak hiraukan hal rumah. Maksudnya, Kembang dibiarkan macam tu je menjaga anak-anak dan juga meneruskan kehidupan. Dia banyak kepada Madu. Rupanya, Madu ada mengamalkan ilmu-ilmu yang salah. Cumanya, ilmu-ilmu yang salah ni selalunya tidak berkekalan lama. Dan ilmu ni dikatakan ilmu warisan turun-temurun. Dan ilmu ni tidak berkekal lama sebabnya ilmu ni terpatah secara sendirinya.
Itu yang menjadi kepelikan mak bapak kepada Madu. Macam mana ilmu ni boleh terpatah dengan sendiri. Rupanya setelah berborak pada pagi itu, Zainal ada ilmu silat yang mana ilmu tu boleh mematahkan ilmu sihir yang nak dikuasai ke atas diri dia. Dengan kata lain, pada awalnya dia mungkin terpengaruh dengan ilmu daripada Madu, tapi bila di akhir-akhirnya dia boleh patahkan ilmu Madu. Kalau ilmu tu dipatahkan secara tidak rela, orang yang mengamalkan ilmu itu akan jadi gila isim. Dengan kata lain, Madu yang pada awalnya mengamalkan ajaran itu, bentera itu, ilmunya telah dipatahkan secara tidak sengaja oleh suaminya dan ilmu tu memakan diri dia sendiri. Kesan pertama, dia keguguran. Yang kedua, dia tiba-tiba jadi gila sampai menyebabkan dia jatuh. Dan yang ketiga, menandakan ilmu ini adalah ilmu salah, iaitu dia dilihat berkeliaran dekat kampung. Padahal pada waktu tu dia sudah pun meninggal dunia. Dengan kata lain, ia seolah-olah Madu nak minta maaf kepada kembang dan juga suami dia tentang apa yang dia dah buat. Jadi bila dengar penjelasan daripada mak bapak kepada Madu, jadi satu benda yang sangat sangat seronok bagi kembang, sebab kembang kata itu adalah satu bukti yang mengatakan selama ni orang kampung semua menganggap dia yang sihirkan si Madu. Dan inilah jawapan dia kenapa Madu sakit. Dia bukan mensihirkan Madu, tapi Madu telah dimakan oleh ilmu sendiri. Jadi sejak daripada tu nama kembang pun dibersihkan. Tetap juga Madu ada abang saya suka nama je kali. Tetap juga Madu ada dilihat berkeliaran dekat kampung walaupun sudah melepasi 40 hari. Benda ni jadi stres untuk orang kampung. Hasil perbincangan orang kampung dan juga Tok Imam dan juga orang-orang alim yang ada di sekitar Perak tersebut. Okay. Pada waktu tu, mereka buat keputusan untuk adakan bacaan tahlil dan yasin besar-besaran dekat kubur si Madu. Tujuannya adalah bukan satu untuk Madu sendirilah supaya dia aman dekat alam sana. Yang kedua, bagi benda-benda yang berdamping dengan dia, itu adalah satu ikhtiar untuk memutuskan ilmu dia. Dan selepas dia adakan bacaan besar-besaran Yasin di kubur Madu sejak daripada tu, pada hari yang ke-54 tidak nampak lagi bayangan Madu dekat kampung tu dan nama kembang pun dah dibersihkan. Cerita kali ini agak pendek, tapi bagi abang cukup menarik. Sesuatu pengalaman tak semestinya seram, tapi ada dijadikan iktibar dan pengajaran. Dan juga satu hiburan untuk kita semua. Jadi terima kasih sangat-sangat sudah dengarkan cerita yang abang sampaikan hari ini. Jadi macam biasa, sebelum abang tamatkan cerita, abang ada beberapa ucapan hari jadi untuk abang sampaikan. Selamat hari jadi abang ucapkan daripada JSPL buat Ifti Liana yang mana hari jadinya jatuh pada 22 hari bulan 9 dengan ucapan selamat hari jadi buat Ifti, semoga panjang umur, murah rezeki, sentiasa diberikan kesihatan yang baik dan sentiasa dipermudahkan segala urusan. Ucapan hari jadi yang kedua datangnya daripada seorang suami dan juga ayah yang bernama Hardi Madi. Dia nak ucapkan selamat hari jadi buat isterinya yang bernama Fatimah Jamaluddin, mana hari jadinya jatuh pada 12 hari bulan 9. Ucapan hari jadi juga dia nak ucapkan buat anaknya yang bernama Nur Quratun Nisa, yang mana hari jadinya jatuh pada 1 hari bulan 9 hari itu, dengan ucapan selamat hari jadi buat kedua-dua orang yang disayangi. Semoga Allah sentiasa merahmati isteri dan anaknya. Ucapan hari jadi yang ketiga datangnya daripada seorang isteri yang bernama Dayang Sri Noralam. Dia nak ucapkan selamat hari jadi buat suami dia iaitu Pajar bin Dali.
Hari jadinya jatuh pada 24 hari bulan 9. Tapi kali ni special, sangat special lain macam. Dia tak nak bagi ucapan biasa-biasa, dia siap tulis, bang baca ucapan ni. Jadi ini untuk suami dia, untuk Encik Paijar bin Ali. Untuk Habib tersayang, tiada ucapan yang paling indah melainkan doa yang sentiasa mengiringi setiap perjalananmu. Selamat hari lahir suamiku. Suami Dayang lah, bukan suami abang ya. Moga panjang umur, murah rezeki, berikan kesihatan yang baik dan sentiasa dirahmati Allah. Ucapan daripada isterinya. Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang abang sampaikan hari ini. Tapi hari Sabtu memang abang sengaja pendekkan cerita sebab tak naklah ganggu waktu kita tengah bersama ahli keluarga yang lain. Pada yang nak membeli sambal lara dan juga perapan sate, masih lagi abang sediakan dekat link dalam setiap bawah video abang. Hingga berjumpa lagi dalam cerita yang akan datang 2 hari akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.